Proses yang kedua ialah proses penghantaran barang, dan proses penghantaran barang melibatkan dua sub-proses, iaitu pertamanya ialah mengutip barang kemudian membungkus, dan yang kedua ialah menghantar barang. Okey, jadi kalau kita lihat di dalam gambar rajah, pertamanya ialah mengutip dan membungkus. Jadi untuk mengutip dan membungkus, pertamanya proses ini akan menerima tiket kutipan daripada sistem ataupun proses kemasukan pesanan jualan, dan apabila proses mengutip dan membungkus ini telah berlaku, maka akan keluarnya dokumen ataupun maklumat tiket kutipan dan juga barangnya. Seterusnya akan dihantarlah untuk barang ini dihantar. Okay, untuk penghantaran barang ini pertamanya perlu ada sales order. Okay, maknanya dengan sales order, dengan pesanan jualan itu akan dibandingkan dengan picking tiket. Dia sepatutnya tally lah, sepatutnya match. Bila dia match, maka baru penghantaran akan dibuat, yang mana satu dokumen bill of lading dan satu dokumen packing slip telah siap dihantar kepada billing and accounts receivable department untuk mereka ataupun untuk proses tersebut menyediakan billing, menyediakan invoice. Kemudian barang dan juga dua dokumen itu akan dihantar kepada carrier ataupun inilah pihak yang membuat penghantaran. Maka ini akan membuat update kepada fail pesanan jualan, kepada fail inventory dan juga kepada fail penghantaran. Dalam proses penghantaran ini akan melibatkan beberapa ancaman. Pertamanya ialah mengambil item yang salah pada ataupun mengambil pada kuantiti yang salah. Okey, maknanya ada kemungkinan dalam proses pengambilan barang ini akan menyebabkan barang yang diambil itu tersalah ataupun diambil pada kuantiti yang salah. Kemudian ancaman yang kedua ialah kecurian barang, kecurian inventory. Kerana pada ketika ini, ketika proses pengambilan barang, di sinilah inventory akan terdedahlah, dah boleh diakses. Jadi di sinilah kemungkinan barang mungkin dicuri. Seterusnya ancamannya ialah kesilapan dalam penghantaran barang, iaitu mungkin kelewatan ataupun kegagalan untuk menghantar bilangan kuantiti yang salah, ataupun item yang salah, ataupun alamat yang salah, ataupun penghantaran lebih daripada satu kali. Jadi cara untuk kita mengatasi ancaman-ancaman ini ialah dengan kita menggunakan barcode dan RFID ni. Jadi dengan kita menggunakan barcode dan RFID itu, kita dapat mengatasi ancaman mengambil barang yang salah. Kerana apabila kita barang-barang semua telah kod dengan properly lah, dikodekan, maka apabila kita mengutip barang, kita akan scan, dan sekiranya apa yang kita scan tu tak match dengan apa yang dalam sistem yang sepatutnya kita kutip, maka sistem akan keluarkan error message. Seterusnya, kita gunakan reconciliation of packing list to sales order details. Kita membuat penyesuaian antara senarai kutipan dan pesanan jualan. Apabila kita mengutip dan apabila kita bandingkan dengan pesanan jualan, sepatutnya sama. Kalau tak sama, maknanya kemungkinan item yang kita kutip tu salah. Dan restriction of physical access to inventory, tujuannya ialah untuk kita mengelak daripada berlakunya kecurian.
kita lakukan kawalan fizikal ke atas inventory, hanya orang tertentu saja boleh akses kepada gudang, contohnya boleh masuk ke dalam gudang. Kemudian kita menggunakan dokumentasi untuk semua perpindahan inventory. Ini untuk kita memastikan bahawa semua perpindahan dalaman inventory ke dalam jabatan-jabatan tertentu di organisasi didokumentasikan. Maknanya kalau ada kehilangan di mana-mana, kita tahu sekurang-kurangnya kita tahu di mana, peringkat mana inventory tersebut hilang. Kemudian kita boleh buat siasatan lah. Kemudian kita menggunakan teknologi yang sama lagi, RFID dan barcode. Teknologi ini untuk merekodkan perpindahan inventory, again untuk kita memastikan, untuk kita boleh kena pasti di mana ketika mana berlakunya pencurian. Seterusnya, periodic physical counts of inventory and reconciliation of recorded quantities, iaitu kita membuat pengiraan inventory secara berkala dan kita bandingkan dengan bilangan yang seperti dalam rekod. Kalau ada perbezaan, jadi itu indicate bahawa kemungkinan pencurian telah berlaku. Dan kita membuat penyesuaian antara dokumen-dokumen penghantaran dengan pesanan jualan, supaya kita memastikan ketepatan dalam penghantaran kita. Kita menggunakan RFID system untuk identify delays, iaitu bila kita gunakan RFID, kita boleh keep track, kita boleh menggunakan GPS dan sebagainya untuk kita keep track di manakah penghantaran sedang berlaku, barang kita dah sampai di mana. Jadi kita boleh kena pasti kalau barang lewat sampai, kita tahulah di mana, jadi kita boleh buat siasatan mengapa berlakunya kelewatan. Selepas itu kita menggunakan sekali lagi kita gunakan barcode, scanner dan RFID supaya kita boleh membantu kita dalam keep track lah di mana barang kita berada. Kita gunakan data entry edit controls supaya kita memastikan bahawa tidak ada kesilapan dalam kita memasukkan maklumat penghantaran, dan kita configure ERP sistem kita untuk menghalang duplicate shipment. Maknanya kalau satu shipment telah kita rekodkan dalam sistem, maka bila kita nak create satu lagi shipment dokumen ke atas sales order yang sama, maka sistem kita akan reject, sebab kita telah pun menghantar barang yang dipesan tersebut.